Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Sofyan. Nama matrik 054890 daripada kos Usuluddin semester 6. Saya akan membentangkan berkenaan istighraq dan kaitannya dengan mantik al-hadis. Untuk pengetahuan, ilmu mantik adalah satu ilmu yang menerapkan kaedah berfikir secara sistematik dengan tujuan untuk mengelakkan daripada melakukan sebarang kesalahan yang melibatkan fikiran, ilmu pencarian dalil, ilmu kejalan yang lurus dan ilmu berkaitan undang-undang yang memerlukan kepada berfikir. Mempelajari ilmu mantik bertujuan untuk memelihara akal daripada terdorong kepada melakukan kesalahan. Ilmu mantik terbagi kepada tiga, iaitu ilmu tasawur, tasdik dan istidlal. Istidlal bermaksud menyimpulkan kes daripada satu kes atau beberapa kes. Istidlal terbagi pada dua jenis, iaitu istidlal mubasyir dan istidlal ghairi mubasyir. Istidlal mubasyir bermaksud menyimpul satu kebenaran dengan satu kes atas kebenaran atau kebatilan yang lain. Istidlal mubasyir ini terbahagi kepada dua, iaitu akas dan taqabil. Contoh bagi akas ialah semua orang Melayu adalah orang Islam. Sebahagian orang Islam adalah dari golongan orang Melayu. Manakala contoh bagi taqabil seperti durian adalah buah, bukan durian melainkan buah. Seterusnya, istidlal ghairi mubasyir. Istidlal ghairi mubasyir merujuk pada suatu keadaan di mana pengkaji memerlukan lebih daripada satu kes untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kaedah yang digunakan dalam istidlal ghairi mubasyir adalah qiyas, istighraq dan tamthil. Fokus saya dalam video ini adalah berkenaan istighraq. Istighraq dari segi harfiah membawa maksud induksi. Istighraq berdasarkan ilmu mantik pula adalah satu kajian yang dibuat terhadap perkara-perkara yang khusus, sama ada secara sepenuhnya atau secara sebahagian daripadanya, untuk mendapatkan kesimpulan umum yang menyeluruh. Imam Ghazali menakrifkan istighraq sebagai satu sikmakan atau imbasan berdasarkan banyak sumber yang termasuk di bawah makna keseluruhan sehingga menemui penghakiman dalam butiran tersebut melalui nilai keseluruhannya. Manakala Abdul Rahman Al-Badawi menyimpulkan bahawa istighraq adalah kesimpulan umum tentang sesuatu perkara yang dicirikan dengan kesamaan. Selain itu, istighraq adalah proses penguraian yang membawa kepada pencapaian sesuatu kesimpulan hukum dari fakta atau maklumat yang bersifat khusus atau pembuktian terus atau pencegahan yang merumuskan kaedah umum daripada kes-kes khusus yang berlaku secara berulang-ulang. Kesimpulannya, istighraq adalah sebuah kaedah penelitian atau pemeriksaan dalam suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang untuk keseluruhan. Kaedah ini adalah kaedah yang digunakan oleh kebanyakan ulama dalam menyimpulkan hukum hakam yang tidak memiliki landasan hukum yang tertulis secara jelas dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Antara contoh kajian-kajian yang dilakukan menggunakan kaedah istighraq. Yang pertama, kajian dalam menentukan bidang yang berbakat. Misalnya, bidang kejuruteraan memiliki bakat. Bidang ekonomi juga memiliki bakat. Begitu juga dalam bidang politik yang turut memiliki bakat. Jadi, dapat disimpulkan dalam kajian ini bahawa setiap bidang memiliki bakat masing-masing. Dalam kajian kedua, iaitu kajian atau pemerhatian tentang ketahanan si biji telur dari induk yang berbeza apabila jatuh daripada tempat tinggi. Misalnya, dalam pemerhatian kita dapati bahawa telur ayam apabila jatuh, dia mesti pecah. Dan begitu juga dengan telur burung dan telur itik apabila jatuh daripada tempat tinggi, mesti pecah. Jadi, dari situ kita dapat simpulkan bahawa semua telur jika jatuh dari tempat yang tinggi, pasti akan pecah. Manakala contoh yang ketiga adalah pemerhatian atau kajian berkaitan penerimaan gaji oleh pekerja. Misalnya, pekerja pejabat akan mendapat bayaran gaji pada setiap bulan. Begitu juga dengan buruh yang akan mendapat bayaran gaji pada setiap bulan dan juga pekerja yang lain yang turut mendapat bayaran gaji pada setiap bulan. Maka, daripada kajian-kajian yang kita dapati bahawa pekerja-pekerja ini dapat gaji pada setiap bulan, kita dapat simpulkan bahawa setiap pekerjaan akan dibayar gaji pada setiap bulan. Seterusnya, artikel berkaitan kajian yang menggunakan kaedah istighraq. Dalam bahagian ini, saya akan merujuk dan mengulas tentang artikel dari My Metro yang bertajuk Usaha Amil Mudah Bab Haid, Nifas dan Istihadhah.
Berdasarkan penulisan dalam artikel ini, penulis menyatakan bahawa wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah. Namun, wanita tidak terlepas daripada berlakunya satu fenomena dalam diri mereka, iaitu mengeluarkan darah haid, nifas dan istihadah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang asal-usul permulaan keluarnya darah haid pada wanita. Syekh Al-Khatib Al-Sarbini menyatakan dalam kitabnya bahawa sebahagian fuqaha seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Aisyah menjelaskan riwayat yang menunjukkan wanita pertama mengeluarkan darah haid berkenaan ialah wanita Bani Israel. Kitab Tuhfah Al-Aizah menyatakan pandangan kedua bahawa wanita pertama yang mengeluarkan darah haid ialah ibu segala manusia iaitu Sayyidatina Hawa tatkala beliau mematahkan pokok gandum dan mengeluarkan airnya. Kemudian Allah SWT berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, sesungguhnya aku akan mengalirkan darah kamu sebagaimana kamu mengalirkan air pokok ini. Pandangan ini juga dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari Syarah Sahih Al-Bukhari terhadap riwayat Sayyidatina Abdullah bin Abbas dengan sanad yang sahih bahawa Sayyidatina Hawa manusia pertama yang mengeluarkan darah haid selepas dikeluarkan daripada syurga. Walaupun begitu, Imam Al-Bukhari juga memberikan pandangan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa kedatangan darah haid ini sememangnya ditetapkan oleh Allah SWT pada asal penciptaan wanita kerana berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang ditentukan oleh Allah SWT ke atas perempuan dalam kalangan anak Adam iaitu darah haid. Bagaimanapun, Dr. Mustafa Tib Al-Bura menyatakan pandangannya dalam Ta'liqat Sahih Al-Bukhari bahawa pendapat yang mengatakan bahawa wanita Bani Israel atau Sayyidatina Hawa orang pertama yang mengeluarkan darah haid itu dengan makna manusia pertama yang banyak mengeluarkan darah haid berbanding manusia lain. Oleh itu, Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi menyebutkan dalam Fath Al-Kharib Syarah Al-Ghayah wa Al-Taqrib bahawa fuqaha membuat kesimpulan berdasarkan kajian mereka terhadap darah yang keluar melalui faraj wanita ini, 3 jenis iaitu darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Bukan itu saja, bahkan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Batani dalam Tashih Al-Fath Al-Kharib Al-Mujib dan Imam Ibrahim Al-Bayjuri dalam Hasyiah Al-Bajuri Al-Alaf Fath Al-Kharib mengatakan bahawa ketiga-tiga jenis darah ini bersangkut paut dengan hukum syarak untuk menetapkan pada waktu manakah dihukumkan haid, nifas dan istihadah. Kebanyakan wanita mengambil mudah dengan hukum yang berkaitan dengan darah ini kerana sehinggakan mereka ini berasakan mampu berijtihad untuk menyatakan masa mana dihukumkan haid atau nifas dan masa mana dihukumkan sebagai istihadah, sedangkan mereka jahil serta tidak pernah mempelajari hukum hakam berkaitan darah wanita dengan sistematik bersama guru yang faqih. Perkara ini juga tidak menafikan kemungkinan berlaku kesilapan juga berkaitan hukum darah wanita ini kepada tenaga pengajar haid, nifas dan istihadah ini. Perkara ini dinyatakan oleh Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab bahawa kebanyakan ulama fiqh pada zamannya melakukan kesilapan dalam menghukumkan darah wanita itu kerana masalahnya yang sukar dan cabangnya yang mendalam. Tambahan lagi, orang awam dalam kalangan wanita yang juga tidak terlepas daripada keluarnya darah ini perlu bersungguh-sungguh untuk mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan darah wanita ini. Hal ini kerana ia secara tidak langsungnya berkaitan dengan sahnya sembahyang, puasa dan ibadah lain yang mensyaratkan suci daripada haid serta nifas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Manhaj dan Syekh Abdul Hamid Al-Sirwani dalam Hasyiah Al-Sirwani ala Tuhfah Al-Manhaj bahawa segala kaedah dalam masalah fiqh darah wanita seperti sekurang-kurangnya tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid, sekurang-kurang tempoh suci dan sebagainya, semuanya berdasarkan istikhraj, iaitu sebagai satu kajian melalui istikhraj. Imam Asy-Syafi'i dengan sekira-kiranya tidak bercanggah jadual keluar wanita itu dalam istikhraj Imam Syafi'i, maka akan diambil hukum berdasarkan kaedah mazhab yang ditetapkan dalam kitab Mukhtabar. Jadi, ulasan saya berkenaan artikel ini adalah tidak penting bagi seseorang itu menentukan tempoh bagi keluarnya darah haid atau nifas atau ditentukan sama ada itu adalah haid ataupun istihadah.
Namun begitu, tempoh bilangan hari bagi datangnya haid atau nifas atau istihadah tidak disebut dalam nas. Namun ianya sangat penting untuk diketahui kerana ia bersangkut paut dengan tempoh suci yang menentukan sahnya ibadah yang dikerjakan oleh seorang wanita. Oleh itu, ianya memerlukan kepada ulama untuk melakukan beberapa pemerhatian dan penelitian atau penyiasatan tentang tempoh datang haid, nifas dan istihadah. Para ulama telah menanyakan kepada sekumpulan wanita berkenaan tempoh kebiasaan bagi mereka ketika datang haid. Dari jawapan-jawapan yang diperoleh, ulama menyimpulkan bahawa tempoh kebiasaan haid yang ideal bagi seorang wanita adalah sekitar 7 sehingga 10 hari. Dan usia paling muda bagi seorang wanita untuk datang haid adalah sekitar umur 9 tahun. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa istighraq penting dalam menentukan suatu perkara umum yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Dan tidak istighraq memerlu kepada merujuk dan memerhati dan meneliti satu atau lebih sumber-sumber khusus atau umum supaya dapat menghasilkan satu kesimpulan dalam menentukan hukum hakam atau menyelesaikan permasalahan yang timbul. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.